Selamat malam, salam sejahtera. Ini pengakuan Muhyiddin Yassin yang paling mengejutkan seluruh Malaysia. Beberapa hari selepas didakwa di mahkamah berkaitan dengan tuduhan rasuah, penggubahan wang haram dan penyalahgunaan kuasa, Muhyiddin tiba-tiba tampil memberikan pengakuan yang betul-betul memang munasabah tetapi mengejutkan kita semua. Muhyiddin mengakui selepas didakwa dengan 7 pertuduhan di mahkamah, beliau akui sukar tidur malam dan keluarga risau. Rupa-rupanya baru Muhyiddin sedar betapa sukarnya tidur selepas didakwa. Bayangkan, Zahid Hamidi selama ini telah melalui perkara tersebut. Anwar Ibrahim telah melalui perkara tersebut ketika beliau dituduh dalam beberapa siri pertuduhan sebelum ini, sehinggalah beliau dimasukkan ke dalam penjara. Kali ini giliran Muhyiddin pula mengakui memang sukar tidur malam dan keluarga beliau risau. Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin yang beberapa hari lalu berdepan dakwaan salah guna kuasa dan penggubahan wang haram mengakui dia sukar untuk tidur malam. Apabila saya membaca berita selepas pertuduhan, sukar untuk tidur malam. Istri saya di sebelah saya sukar untuk tidur. Anak-anak saya risau. Biasalah, kata beliau. Namun apabila saya baca, jika didapati bersalah atas pertuduhan ini, saya akan dipenjarakan selama 20 tahun, katanya. Pada 10 Mac lalu, ahli Parlimen Pagoh itu mengaku tidak bersalah atas 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 2 pertuduhan penggubahan wang haram membabitkan RM232.5 juta. Dia didakwa di hadapan Mahkamah Session Kuala Lumpur Azura Alwi. 4 pertuduhan salah guna kuasa dibuat mengikut Seksyen 23 dalam kurungan 1 Akta SPRM 2009. Muhyiddin didakwa menggunakan kedudukannya sebagai Perdana Menteri ketika itu untuk mendapatkan RM232.5 juta daripada 3 syarikat dan seorang individu antara 1 Mac 2020 dan 20 Ogos 2021. 2 pertuduhan penggubahan wang haram pula dibuat mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 kurungan B Akta Pencegahan Penggubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 dibaca bersama Seksyen 87 dalam kurungan 1 Akta yang sama. Muhyiddin yang juga pengerusi Perikatan Nasional didakwa menerima RM120 juta hasil secara haram daripada Bukhari Equity Sdn Berhad antara 21 Februari 2021 dan 8 Julai 2022. 3 syarikat itu ialah Bukhari Equity Sdn Berhad, Nepturis Sdn Berhad dan Mahmur Sdn Berhad. Manakala individu terbabit ialah Azman Yusof. Bercakap dalam ceramah Perikatan Nasional di Taman Melewar, Batu Caves malam tadi, Muhyiddin memberitahu dia perlu meminjam wang daripada pihak lain untuk membayar ikat jamin sebanyak RM2 juta yang ditetapkan mahkamah. Katanya, kutipan derma yang dijalankan parti itu masih tidak mencukupi untuk jumlah yang diperlukannya bagi membayar wang ikat jamin sehingga dia terpaksa meminjam. Nasib baik mereka bagi pinjam wang itu. Kalau tidak, saya masih dalam penjara sampai sekarang, katanya. Dalam ucapan yang dibuat di bekas ibu pejabat PAS itu, Muhyiddin juga sekali lagi mengulangi dakwaannya bahawa dia menjadi mangsa pendakwaan terpilih kerajaan. Dia juga mendakwa kerajaan sekarang berasa terancam dengan kejayaan Perikatan Nasional memenangi 74 kerusi parlimen dalam PRU yang berlangsung pada tahun lalu. Sekian dulu untuk kali ini, apabila Muhyiddin mengakui sukar untuk tidur malam dan juga keluarga beliau risau. Kita jumpa lagi, bye-bye.
Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Malam ini kita terkejut dengan pengakuan daripada Hamzah Zainuddin berkaitan dengan kes Jana Wibawa. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe, share video ini supaya semua orang tahu bahawa ini isu politik paling hangat yang berlaku di Malaysia. Hari ini Hamzah Zainuddin berkata tak salah Syed Mokhtar derma kepada mana-mana parti. Siapa Syed Mokhtar yang Hamzah Zainuddin maksudkan ini? Mengulas perbicaraan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin pagi ini, Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin menyuarakan kekecewaannya. Saya rasa penahanannya telah dirancang kerana kebanyakan pertuduhannya adalah tuduhan baru. Tiba-tiba dia didakwa serta-merta, kata Hamzah Zainuddin. SPRM sepatutnya melakukan siasatan terhadap dakwaan baru itu lebih awal lagi. Dakwa Hamzah yang juga Ketua Pembangkang selepas menghadiri mesyuarat agung tahunan Bersatu di Menara PGRM di Kuala Lumpur hari ini. Hamzah kemudiannya menyentuh kenyataan Muhyiddin yang menegaskan bahawa tidak ada salahnya Bersatu menerima sumbangan walaupun daripada hartawan Syed Mokhtar Al-Bukhari. Syed Mokhtar atau mana-mana ahli perniagaan lain boleh menderma kepada mana-mana parti politik yang mereka mahu. Perkara ini tidak salah kerana ia bukan masuk ke poket pemimpin parti. Ia untuk kegunaan parti, kata ahli Parlimen Larut itu. Hamzah Zainuddin mendakwa terlalu sedikit dokumen yang ditunjukkan SPRM apabila Bersatu meminta bukti yang membawa kepada penahanan Muhyiddin. Hamzah juga menuduh kerajaan perpaduan terutamanya Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah dengan sengaja membuat pembohongan untuk menjatuhkan Perikatan Nasional PN. Dia berkata terdapat banyak percubaan untuk menjadikan pembangkang kelihatan buruk, tetapi menyatakan bahawa kerajaan harus bermuhasabah diri terlebih dahulu. Muhyiddin ditahan SPRM dan dihadapkan ke mahkamah atas 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 2 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan RM232.5 juta. 4 pertuduhan salah guna kuasa dirangka di bawah Seksyen 23 dalam kurungan 1 Akta SPRM 2009. Menuduh Muhyiddin menggunakan kedudukannya sebagai Perdana Menteri dan Presiden Bersatu ketika itu untuk dorongan RM232.5 juta daripada 3 syarikat dan seorang individu antara Mac 1 2020 dan 20 Ogos 2021. 2 pertuduhan pengubahan wang haram itu dibentangkan di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 kurungan B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 dibaca bersama Seksyen 87 dalam kurungan 1 akta yang sama. Dalam perkembangan lain, Hamzah berkata, partinya berjuang demi setiap rakyat Malaysia tanpa mengira umur, bangsa dan latar belakang. Kami sebenarnya parti yang ditujukan untuk semua orang, terutama generasi muda. Mereka sudah pun bersama kita. Kami untuk negara, bukan satu kaum, tetapi setiap kaum. Itulah sebabnya kita ada gerakan dan sayap bersekutu kita. Saya tahu kami tidak mempunyai kumpulan India, tetapi kami terbuka untuk mengalu-alukan mereka, kata Hamzah. Katanya Bersatu bersifat inklusif, tidak seperti pihak tertentu yang eksklusif dan memenuhi keperluan golongan elit. Sekian isu hangat malam ini, ikuti terus ulasan selepas ini.